Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang berusaha Encik Kala Selvam, Pengetua SMK Sempol, yang dihormati Encik S. Arumugam, GPK 1, Puan Samsiah, GPK tingkatan 6, Puan Susila, GPK HEM, Puan Shantini, GPK Core Curriculum, barisan ketua bidang dan seterusnya rakan-rakan guru sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua dalam program LDP kita pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang pembinaan item menggunakan Google Form. Semoga kita mendapat panduan yang jelas mengenai pembinaan item ini pada masa akan datang. Untuk tidak membuang masa, saya menjemput penceramah kita Puan Maizatul untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dijemput. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk PLC kali ini saya tak ada nak ajar advance sangat sebab ada di kalangan cikgu-cikgu kita buat yang mudah saja cikgu terpulang pada cikgu yang mana cikgu rasa mudah, cikgu boleh buat. So saya mungkin tak sentuh beberapa perkara lah yang mungkin menyukarkan sebahagian cikgu-cikgu. Okey, saya harap semua cikgu telah bersedia dengan soalan berbentuk DOC ataupun DOCX. Okey, kalau yang itu kita boleh gunakan Microsoft Word cikgu so kita akan gunakan soalan yang cikgu dah ada ataupun terpulang cikgu nak ambil daripada sekolah lain, cikgu gabung-gabung asalkan kita ada contoh soalan untuk kita fahamlah bagaimana untuk kita melakukan kita punya soalan ini. Okey, sekejap. Alright, so sekarang saya nak minta cikgu-cikgu pergi kepada kita punya Google Chrome cikgu kita kalau boleh saya harap semua dapat ikut sebab apabila cikgu ada masalah, so cikgu terus automatik boleh terus tanya saya. Okey, so apabila cikgu dah buka Google Form, macam saya dia terus auto pergi ke bahagian ini. Okey, sekiranya tidak ada, cikgu-cikgu boleh type Google Form. Okey cikgu Alright, so kalau cikgu punya paparan desktop seperti ini, cikgu klik sahaja Google Form. Alright. So seterusnya pada bahagian ini cikgu seelok-eloknya sebab kita nak buat quiz cikgu kan. Cikgu terus boleh pilih sahaja blank quiz. Okey, tetapi jika cikgu terpilih blank tak salah, cuma kita perlu lakukan setting lah. Macam blank quiz ni dia dah auto setting pada kita memang form Google Form kita tu adalah berbentuk quiz. Okey, so cikgu boleh pilih dua-dua tapi seleloknya untuk lebih mudah cikgu terus pilih blank quiz. Okey, so setelah paparan ini ada, cikgu boleh masukkanlah nama soalan, bentuk soalan cikgu di sini. Okey, alright. So ada yang saya minta untuk adds on apa cikgu, adds on form limiter dengan form builder. Okey, untuk form builder ni sebenarnya memang sangat mudah cikgu, tapi untuk cikgu yang mungkin dia ada langkah-langkah dia, so saya mungkin form builder tu saya tak tekan sangat. Kita ajar yang mudah, kita main copy paste. Walaupun form builder tu sebenarnya kalau cikgu dah ada soalan, dia upload dalam Google Drive, dia ada cara juga upload dalam Google Drive, kena pastikan dia bukan Microsoft Word, dia dah bertukar dalam Google Doc. Sebab Microsoft dengan Google Doc dia tak support. Sebab tu form builder ni saya kalau cikgu-cikgu nak guna, cikgu kena faham sama ada yang cikgu dah upload tu dalam bentuk Microsoft ataupun Google Doc. Itu yang cikgu kita nak pastikan. Okey. So contoh kita buat kat sini, kita namakan soalan kita, okey. PPT
SPI contoh ASK 2021. Okey, maksudnya peperiksaan pertengahan tahun Assessment Komputer 2021. Kat sini cikgu boleh tulis lah. Alright, peperiksaan ataupun kita kata apa? Pentaksiran pertengahan tahun Asas Sains Komputer. Okey, 2021. Cikgu boleh type lah di sini. Okey, alright. Cikgu boleh juga maklumkan di sini. Alright, soalan. Cikgu boleh teruslah bagi soalan mengandungi. Kalau cikgu ada banyak bahagian, ada sesetengah subjek, dia kalau ada satu bahagian maksudnya dia nak buat objektif sahaja, so terpulang arahan macam mana cikgu nak terangkan dalam cikgu punya Google Form. Okey, contoh macam subjek saya buat at least 2 bahagian. Untuk bahagian C tu untuk sesetengah pelajar mungkin agak sukar buat masa ni, terpulang ikut panitia masing-masing, so cikgu buat perbincangan lah nanti ya. So soalan mengandungi 2 bahagian. Okay, contoh bahagian A, ini cikgu punya arahan lah sendiri bahagian A mengandungi 40 soalan objektif dan bahagian B mengandungi 5 soalan struktur. Okey, ni contoh cikgu je ni contoh, terpulanglah. Sambil-sambil tu cikgu bolehlah terus buat kan. Alright. So perkara pertama yang kita nak semestinya adalah nama pelajar. Okey, nama pelajar. Okay, ada setengah pelajar dia suka letak nama short form. Okay, so kita bagi terus arahan kat sini. Sila isi nama penuh. Right. So this one lah. Okay, alright. So yang this one kita pilih short answer sahaja dan kita minta require cikgu. Maksudnya pelajar wajib menjawab apa yang telah dinyatakan di situ. Okay, alright. So dekat sini nama pelajar, biarkan short answer ni. Okay, seterusnya kita nak tahu kelas. Sekejap sekejap. Pergi ke ayah, pergi ke ayah. Ada bengkel. Pergi ke ayah. Okay. Ada bengkel. Okay, alright. Minta maaf Okay, so nama pelajar kita minta short answer. Pastikan pelajar jawab. Kalau cikgu tak require perkara ni, ada setengah pelajar bila tak ada require ni ataupun dia ada tanda star, bila tak jawab tu kan ada biar je. So kita minta pelajar jawab untuk kita tahu nama pelajar tersebut. Okay. Untuk jadi soalan seterusnya seperti ini, sekejap saya delete. Right, apabila cikgu dah klik sini kan, cikgu klik pada bahagian tambah add question ni. Maksudnya kita nak tahu kelas. Okay, kelas. Okay, untuk this one, cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak short answer ataupun cikgu nak buat drop down cikgu. Drop down pun boleh. Okay. Alright, drop down, multiple choice ni terpulang pada cikgu yang mana. Okay, macam saya lebih prefer drop down sebab apabila kita minta pelajar tulis kelas, ada kala pelajar ni dia suka tulis short form. So nanti banyak jawapan kan. So kalau contoh cikgu buat soalan tingkatan 3, cikgu terus auto sediakan untuk mereka. 3 Anselm, 3 Austin. Okay, lepas tulis lagi. 3 Basilian. Okay, 3 Kashmir. 3 Dominic. 3 Felix. 3 Henry. Ni contoh. Contoh kalau kita nak kelas, kita pilih drop down. Kalau cikgu nak pilih short answer pun tak salah. Okay, tetapi sebab saya pernah bila short answer tu pelajar suka letak short form. 3 Anselm, ANS, dia letak AST. Kadang-kadang ada yang tulis penuh, ada yang huruf besar. So
bila banyak sangat benda tu kadang-kadang menyukarkan. So saya lebih suka buat drop down. So nanti pelajar scroll dia pilih kelas yang berkaitan. Kalau tak nak drop down, nak pilih check box pun boleh. Terpulang cikgu nak pilih yang mana. This one pun kita pastikan ini adalah require. Maksudnya pelajar mesti jawab. Kalau pelajar tak jawab, nanti dia akan bagi tahulah bahagian mana yang pelajar belum jawab. Okey, so apabila dah selesai nama pelajar dengan kelas, sebab itu perkara pertama cikgu, perkara utama yang kita perlu buat. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian soalan. Okey, seelok-eloknya kalau bahagian soalan cikgu, kita jangan pilih add question sebab nanti dia lagi jadi panjang semua kan. Okey, so kita buat add section yang ada bentuk dua melintang ni. Ini lebih kemas supaya pelajar tak pening. Bila panjang-panjang scroll ni nanti jadi banyak. Mungkin takut dia terlepas pandang. Okay, so kita klik add section. Terus dia automatic pergi ke section 2. Okay, pada bahagian ini pun sama. Cikgu tulislah soalan bahagian A. Cikgu boleh tulis macam tu. Okey, pada bahagian ini pun cikgu boleh tulis, okey, jawab ataupun tanda, bolehlah jawab semua soalan dengan menanda ataupun memilih. Terpulang cikgu nak bagi arahan macam mana. Okey, jawab semua soalan dengan menanda sama ada pilihan jawapan A, B, C atau D. Okey, ini baru arahan soalan bahagian A. Alright, kalau cikgu nak ulang pun boleh. Soalan bahagian A mengandungi berapa soalan itu terpulang. Itu arahan setiap cikgu lah masing-masing. Okey, alright. Kemudian apa yang kita nak buat? Kita tambah soalan. Macam tadilah, add question. Okay, kalau cikgu terlepas ada ataupun yang tak faham, cikgu maklumkan pada saya terus sebab senang, sebab saya risau jugalah, mungkin ada cikgu yang ada masalah, so sebab kita tak boleh bersemuka, so boleh terus tanya pada saya. Okay, so untuk soalan bahagian A, alright, kalau cikgu prefer menaip semua soalan, kalau contoh yang paling kita kata mudah kan, 50 soalan, cikgu nak type 50 soalan semua pun boleh, tak salah. Okey, sebab tu saya kata kalau cikgu yang betul-betul faham form builder, sebenarnya dia tak perlu type tau sebenarnya bahagian ni. Form builder tu sangat mudah. Cuma nanti cikgu kena faham pada soalan tersebut ataupun form tu cikgu kena padamkan. Kalau tak nanti cara bacaan dia pening. Okey, sebab tu bukan saya tak nak ajar form builder. Nanti cikgu kena padam ni sikit, bahagian ni sikit. Kalau tak nanti dia tak dapat baca, kena susun elok-elok. Cuma form builder tu memudahkan bila cikgu dah ada soalan. Maksudnya satu subjek tu dah siap satu soalan, 50 soalan tu kan. Dia just upload je. Tapi bila upload tu nombor satu tu kena nombor-nombor soalan tu cikgu kena padamkan. Kalau bentuk gambar rajah ada dalam soalan tu, dia tak boleh. Dia tak boleh detect kadang-kadang. Okay, right. So kalau soalan macam ni ada cikgu, okay, cikgu, terkejut saya. Okay, kalau contoh cikgu dah ada soalan, okay, contoh soalan ni kan, saya dah ada soalan, saya dah buat persediaan contoh. Okay, cikgu select semua ni kan, cikgu copy paste lah, right click, copy, pergi ke bahagian Google Form tadi, cikgu pastekan. Ini contoh dah. Maklumat berikut adalah definisi satu teknik dalam pemikiran komputasional. Okey, tetapi macam mana nak tahu maklumat apa? Kalau cikgu perasan dekat soalan saya ni, dia ada penerangan. Okey, dekat sini dia ada penerangan cikgu. Macam mana saya nak masukkan penerangan ini di soalan? Kita tak boleh nak buat kotak dekat Google Form, kita tak boleh nak buat kotak. Sebab tu bila ada yang berbentuk gambar rajah, okey cikgu kalau ada bentuk gambar rajah, sebab tu saya galakkan cikgu
buat gambar. Macam matematik pun sama kalau matematik dia ada banyak formula. Okey, kalau matematik yang banyak formula memang saya dah cuba. Okey, matematik kalau yang ada formula tu memang sukar sedikit. Memang agak sukar, kita tak boleh nak buat x power tu. Caranya cikgu kena tangkap gambar soalan tersebut. Okey, cikgu boleh gunakan snipping tool. Okey cikgu, sekejap saya type dekat ruangan tu, snipping tool. Semua komputer ada snipping tool cikgu. Dekat semua komputer ada snipping tool, cikgu boleh type. Right, snipping tool. So, dia terus akan ada paparan ini. So cikgu boleh tangkap gambar yang pada pada soalan cikgu ataupun soalan cikgu nak upload kan. Cikgu just klik new. Cikgu tengoklah bahagian mana cikgu nak masukkan gambar macam ni. Cuma tak nampak tak dia ada garis-garis merah semua tu kan. Kalau cikgu nak hilangkan garis-garis merah tu, kenalah buat ignore all. Macam ni. Dia tak ada yang ni. Memang kena buat satu-satu kan. Kan nampak tak kemas kita punya soalan. Kadang-kala ini yang banyak tambah kerja sedikit. Sebab this one dalam bahasa Inggeris, so dia tak dapat detect. Saya kena tukar nanti. Okay, sekejap. So kalau nampak merah-merah ni cikgu, cikgu kena ignore all. Okay, saya tangkap gambar sekali lagi sekejap ya. Okay. Alright. So bila dah dapat penyataan ataupun gambar yang kita kendaki, kita save. Kita save, mudah macam saya kata letak pada desktop. Kita buatlah new folder. Soalan exam. Okay, soalan exam. Pernyataan nombor 1. Okay, kita save je. Right, ni contoh kalau kita cikgu nak masukkan pernyataan, gambar dan sebagainya lah. Okay, so contoh yang ini, so saya nak masukkan gambar. Bila nak masukkan gambar, sebelum tu nampak tak ada gambar image kat tepi ni, cikgu klik sahaja. Alright, kalau upload ni, kalau ada daripada komputer cikgu. Kalau cikgu dah ada kat dalam Google Drive cikgu just pilih Google Drive. Okay, macam saya tak ada dalam Google Drive. So saya pilih upload. Kita pilih browse. Lepas tu kita pilih lah. Dia dalam soalan exam tu pernyataan. So kita tunggu kejap. Akan ada gambar di sini. Nampak? Dah terus ada dah. Maklumat berikut adalah definisi satu teknik dalam pemikiran computational. So ini adalah pernyataannya. Kemudian ada soalan lagi. Okey, apakah teknik tersebut? Macam biasalah, cikgu boleh copy dan paste. Kalau nak mudah, cikgu boleh pakai Ctrl C. Tak payah right click, copy. Itu boleh cikgu. Tapi kita untuk yang dah tahu shortcut macam mana nak copy paste, cikgu tekan Ctrl C serentak. Ramai pakar dalam ni kan. Macam tu je. Right? Kita sambungkan Ctrl V untuk paste. Tak payah right click paste. Tapi boleh je. Okay? Apakah teknik tersebut? Buatlah nombor 1. Cikgu nak tambah. Okay? Alright. Multiple choice. Multiple choice sangat sesuai untuk soalan objektif iaitu A, B, C dan juga D. Okay, so cikgu masukkanlah macam biasa. Kita copy jawapan. Untuk A. Pilih yang A. Kemudian jawapan untuk B sama. Ctrl C untuk copy. Ctrl V untuk paste. Okay, seterusnya C. Kalau cikgu rasa lebih baik type kan laju sikit. Boleh, tak salah. Cuma ada sesetengah suka copy paste, boleh copy paste. Tak nak copy paste, macam saya kata, kena fahamlah form builder tu macam mana. Okay. Right. Okay, ni D. Okay. Alright. So dah dapat satu soalan. Okay. So untuk yang ni pastikan, ingat cikgu pastikan require. So bila pelajar tak jawab, dia akan bagi tahulah pelajar ada miss question. So pelajar wajib tahu jawab soalan tersebut. Okay, at least tak kisahlah dia hentam ke apa. Macam kalau kat sekolah,
Dia tak nak jawab, dia boleh tak nak jawab. Tapi this one, kita requirekan pelajar jawab, wajib jawab supaya at least mungkin dia teka tu dia boleh dapat jawapan yang betul. Okay cikgu Alright. Kemudian cara untuk Google Form ni, dia yang bagusnya, dia terus auto tanda pada cikgu. Tapi macam biasalah kita kena tetapkan setting soalan tersebut. Okay. Alright, so apa yang kita nak buat, pada bahagian bawah ni ada answer key. Itu yang beza kalau kita pilih blank quiz dengan blank Google Form tadi. Okay. Alright, so bila blank quiz, kita nak bagi tahu yang mana satu jawapan yang betul. Ya. Pergi ke ayah. Okay. Alright, so kita klik answer key. Alright, dan cikgu boleh pilih lah yang mana satu jawapan yang betul bagi soalan tersebut. Okay. Alright. Contoh jawapan soalan saya ni kan, maklumat berikut definisi meninggalkan aspek kurang penting adalah teknik peniskalaan. Ni contoh saya bagi tahu jawapan yang betul. So kita pilih je yang mana satu jawapan yang betul. Kalau ada dua lah. Kalau ada satu. Biasa satu je kan. Itu soalan objektif. Okay. So kita pilih A. Alright. Kalau cikgu nak letak add answer feedback terpulang. Yang ini dia kalau terlebih rajin lah. Cikgu-cikgu kalau rajin bolehlah masuk add answer feedback. Okay. Tak wajib pun terpulang kalau cikgu nak buat. Okay. Pada bahagian atas ini, kalau cikgu nampak saya zoom je Alright, pada bahagian atas ni, cikgu terus boleh letak berapa point. Contoh, kalau biasa peperiksaan exam yang 2 jam jadi sejam, biasanya dia akan ada 50 soalan, 50 markah. Biasanya satu soalan adalah bermaksud 2 markah. Boleh. Okay, so itu contoh cikgu. Alright, apabila dah siap setting, okay, tengok balik betul tak? Teknik peniskalaan betul, okay, terpulang this one nak letak point. Yang penting point ada cikgu jangan pula pelajar dah jawab betul, tiba-tiba cikgu tulis markah kosong. Nanti cikgu yang penat 2-3 kali kerja. Okay, so pastikan pelajar dapat. Kalau jawapan betul dapat markah. Okay, kemudian kita klik done. Okay. Dah siap satu soalan. Okay. Alright. So ini adalah untuk soalan objektif. Okay. Ada apa-apa, ada cikgu yang mengalami masalah tak kalau nak buat soalan objektif? Dia mudah. So cikgu akan ulang perkara yang sama sehingga dapat soalan cikgu. Tapi cikgu boleh nampak lah. Answer key untuk soalan ini dia dah akan bagi tahu 2 point. Okay, so ini adalah untuk soalan objektif. Okay, kalau gambar kurang menarik, cikgu boleh cuba maksudnya tangkap gambar yang lain, cuba upload sekali lagi cikgu Okay, sekarang untuk objektif sebenarnya mudah. Cikgu dah pilih answer key yang betul. Cikgu dah masukkan markah, dia auto tanda untuk cikgu. Nampak? Kat sini dia bagi tahu yang mana jawapan yang betul. Okay. Alright. Sekarang jika cikgu ingin buat soalan struktur. Okay. Soalan struktur. Okay. Saya buat X section lain lah untuk nampakkan perbezaan. Okay. So section yang ketiga adalah soalan bahagian B. Okay. Soalan mengandungi bahagian ini ataupun bahagian ini mengandungi terpulang 5 soalan. Jawab semua soalan. Okay cikgu Alright, so ni untuk bahagian B. Right, bahagian untuk objektif sangat mudah lah, cikgu upload gambar semua. Okay, tapi soalan section untuk struktur dia ada cara dia. Okay. Contoh, alright, cikgu letak apakah, right, mungkin apakah maksud, ataupun saya tak adalah, saya kata nyatakan 2 fasa pembangunan atur cara. Ini contoh soalan.
Ini subjek saya lah. Nyatakan 2 fasa pembangunan, atur cara. Okey. Untuk soalan struktur, kita tak boleh pilih multiple choice. Okey cikgu So, cikgu boleh pilih short answer. Tetapi biasanya ada masa apabila kita exam, ada soalan yang kadang-kadang dia ada pilihan jawapan ke atas. Okey, kalau pilihan jawapan ke atas tu kalau cikgu rasa nak buat checkbox boleh, nak buat macam objektif pun boleh. Tapi saya lebih prefer short answer lah. Saya nak ajar sekarang ni short answer dahulu. Okey. Right. So pada sini pelajar akan menjawab jawapan lah. Maksudnya dia kena bagi 2 jawapan fasa pembangunan atur cara. Okey. So kita klik jawapan, kita klik answer key untuk memberitahulah jawapan yang betul. Okey. So jawapannya dia ada 5 jawapan lah. Fasa, analisis masalah. Kita bagi tahu beberapa jawapan. Fasa pembangunan atur cara. Right. Ini contoh cikgu kalau cikgu ada jawapan lain, soalan lain kan berbeza kan, fasa pengujian dan penyah pepijatan. Contoh penyah pepijatan. Okey. Fasa dokumentasi. Okey. So ada fasa apa lagi satu reka bentuk atau cara. Okey, ni contoh jawapan yang pelajar boleh tulis untuk saya punya subjek. Okey. Tetapi cikgu jangan tulis mark all other answer incorrect tau cikgu. Sebab kalau cikgu tick kat sini, okey ni sebab saya pernah buat untuk soalan matematik cikgu Kalau saya tick kat sini, tiba-tiba pelajar jawab hanya analisis masalah, dia terus bagi tahu salah. So dekat sini cikgu jangan tick. Biarkan saja. Okey, contoh pelajar tulis jawapan betul fasa analisis masalah tapi dia pakai semua huruf besar pun boleh jadi salah. Itu yang berbeza dengan yang ini kita kena hati-hati cikgu So make sure this one kita jangan tick. Biarkan kosong. Okay, so kita bagi tahulah markah nyatakan 2 fasa. Okay, saya nak bagi 4. So setiap jawapan dapat 2 markah. So bila kita untick kat sini, kita boleh semak jawapan pelajar nanti. Berkemungkinan dia jawab selain yang dinyatakan, kita boleh bagi markah. Especially macam pendidikan moral, sejarah. Mungkin ada point-point dia yang kita boleh terima. Sebab itu kita jangan pilih mark all other answer incorrect. Kita biarkan saja. Feedback terpulang kalau cikgu nak buat macam tadi. Apabila telah selesai, kita pilih done. Dan jangan lupa require. Pelajar wajib jawab soalan ini. Okey cikgu So kat sini dia dah bagi tahu tau. Kalau kita short answer, cikgu perasan kat sini. Jawapan yang betul ini. Tetapi sebab kita dah untick tadi, kita boleh semak masa penandaan nanti jawapan yang kita boleh terima. Sebab macam saya punya subjek, tak tulis perkataan fasa pun boleh diterima. Sebab tu kita kena membantu pelajar lah yang mana memudahkan. Okey. Kemudian kita nak bina soalan lain. Okey, kita tambah add question. Okey, untuk mungkin soalan ini terdapat pengiraan. Okey cikgu sekiranya terdapat pengiraan especially subjek matematik dan admat, mungkin kimia dan juga fizik lah yang memerlukan ada x power of 2, square root semua. Okey, kalau soalan tersebut contohnya find the value of x. Okey, contoh cikgu, kemudian cikgu masukkan gambar. So pelajar perlu melakukan pengiraan. Biasanya kalau matematik dia ada markah, betul? Tetapi
bagaimana pelajar nak tunjuk markah tersebut? Okey, cikgu boleh pilih attach file. Sekejap Cikgu boleh pilih attach file, so pelajar akan upload dia punya jawapan. Maksudnya dia kena tangkap gambar dan dia kena upload dalam soalan tersebut. Dia ada cara cikgu Alright. Saya pun dah terlupa dah. Cikgu Kak Syam ada tak? Saya pun hari tu saya buat, saya dah terlupa dah macam mana nak attach file tu. Dekat tambah Mai. Oh dekat tambah This one. Dah lama tak buat attach file tu. Confused sikit. Kak Mai, dekat multiple choice tu, multiple choice. This one. Okay. Alright. Thank you. Ni file upload, sorry. Dah lama saya tak buat. Sorry silap cakap pula. Tak apa. Sebab saya dah lama tak buat yang attach file. So kalau pelajar yang ada soalan macam kena tunjuk jalan kira tu kan. So dia kena upload jalan kira, dia kena tangkap gambar cikgu. Sebab formula matematik ni susah. Dia nak tunjuk square root semua tu. Kalau pelajar yang pandai, dia ada laman web lain lah. Dia memang boleh tulis, lepas tu dia tangkap gambar, image address, dia kena upload. Tapi sama je cikgu. So bila macam ni kalau nak attach file macam matematik, kalau nak allow only specific file type, terpulang cikgu nak pilih. Mungkin cikgu nak bentuk dokumen sahaja ke, bentuk PDF, image. Ada setengah pelajar dia nak hantar jenis banyak jenis format kan. So cikgu boleh tick lah, boleh terima dokumen, image, mungkin bentuk PDF dia nak hantar, cikgu boleh tick pada sini. Maximum number of file, dia hanya hantar satu gambar ke, cikgu setting di sini. Okay, maximum file size. Biasanya kita jangan bagi besar-besar cikgu. Kadang-kadang nanti kita punya Google Drive tu boleh suffer sebab kita punya tu besar Google Drive MOE kita. Right. So dekat sini cikgu boleh setting size file yang pelajar hantar. Right, kat sini pun cikgu boleh ubah lah. This form can accept berapa gig. Kalau rasa takut besar ramai pelajar akan hantar, so cikgu change kat sini, cikgu ubah nanti ni. Change maximum size of all 5 upload. Kalau takut gambar pelajar-pelajar ni dia punya setting HD lah, Ultra HD takut besar kan. Cikgu boleh ubah di sini. So untuk soalan ni nanti dia terus setkan berapa gigabyte yang dia akan pakai. Okay, alright. So this one require juga. Okay, require lah untuk pelajar jawab. Ini especially untuk matematik, fizik, kimia yang ada pengiraan. Sebab dia biasanya memang attach file tu yang seelok-eloknya. Okay, nak tunjuk jalan kira semua. Okay, cuma biasalah cikgu dia akan mengambil masa pelajar. Biasanya cikgu, kita kena maklum lah awal. Okay, untuk soalan ni tolong sediakan kertas, untuk bersedialah kalkulator semua untuk pelajar jawab. Okay, alright. So ada apa-apa soalan tak? Ada yang nak tanya tak jenis-jenis soalan yang lain? Okay, ini kalau cikgu totally nak pakai Google Form. Okay, ada cikgu yang memang mungkin rasa Google Form ni peningnya sebab kalau 50 soalan kan banyak kan 50 soalan. So takut terlepas, sebab tu saya kata seelok-eloknya tulis nombor. So cikgu tahulah ni nombor berapa semua. Okay, ni dah soalan nombor 1, soalan nombor 2 semua cikgu. Okay, kalau bahagian B ni pun samalah, takut terlebih, sebab tu biar kita lainkan section. Okay, alright. So seterusnya yang saya nak ajar, ada apa-apa soalan tak untuk bina soalan Google Form ni? Okay ke? Ya? Ya? Yang struktur tadi, yang matematik tu, kalau yelah kalau masuk gambar ataupun bagi short answer matematik kan, contohnya jawapan dia X2 macam tu kan, kita boleh bagi markah untuk tu. Boleh. Kalau nak tambah markah kat sini lah, kita answer key ni kita tetapkan markah. Oh markah, jadi dia berdasarkan jawapan yang mana tu? Tak apa, this one nanti kita akan semak, nanti dia akan kita import nanti jawapan pelajar kat situ yang kita akan semak, dan kita boleh setting berapa markah dia kita boleh ubah.
Oh, kita bagi markah je lah yang ni. Kita tetap. Kita tetapkan soalan ni berapa markah. Oh, okey. So make sure lah, ingat cikgu mesti require semua perkara. Alright. Okay. Yang tak dengar. Siapa ya? Kak Lily tak jelas. Halus ya suara. Dengar langsung. Okay, dengar dah. Alamak, tak dengar. Kak Lily tak dengar. Lily, professional sikit. Padanan. Oh, padanan saya tak pernah cuba Kak. Melainkan kalau Akak minta padanan, Akak masukkan gambar dan pelajar tulis jawapan kat bawah. Dua dengan padanan A. 3 padanan dengan tu. Melainkan kalau Akak ada gambar, lepas tu Akak bagi beberapa jawapan, minta pelajar pilih. Sama. Okay. Mai. So, ya? Akak nak tanya. Kalau macam subjek Akak kan ada Al-Quran kan? Boleh kita import? Maksudnya kita ambil daripada dekat dalam Word, masukkan dekat dalam tu. Dia boleh baca ke? Itu yang saya macam matematik, saya cuba bila saya copy dan paste, dia tak jadi, dia tak cantik. Sebab tu macam matematik memang dia kena attach gambar. Sebab saya dah cuba buat letak formula, saya paste dia jadi macam biasa je. Dia macam tak formula yang betul, tak cantik. Nanti pelajar ingatkan ini X2 ke, dia bukan X power of 2. So sebab tu ikut yang macam Mai buat tadi tu lah. Macam snipping tool. Snipping tu tangkap gambar buat satu-satu. Tapi sebab tu saya kata gambar tu masuk dalam satu folder, tulis nombor 1. Okey, kalau jawapan 1A, 1B. So kita buat satu-satu. Dekat jawapan Kak, okey contohkan ni kan. Saya tambah kejap. Okey, contoh dekat sini. Right, untuk contoh nak masukkan apa kita kata ayat Al-Quran. Okey, Akak attach gambar. Lepas tu bagi tahulah soalan semua kan. Okey, dekat jawapan pun kita boleh letak gambar Kak. Ni. Add image. Contoh jawapan okey, apakah tuliskan ayat dalam bahasa Arab untuk bermaksud bacalah. Okey, so pelajar akan pilih lah. Ayat Al-Quran susah sikit kan. So kita buatlah macam sama. Upload, browse, huruf A jawapannya macam ni. Setiap soalan ada gambar. Itu untuk predikat Islam. Sebab ayat dia tu memang agak sukar untuk kita type kan. Sebab tu Akak tu yang masalahnya satu je. Mungkin ada setengah soalan tu dia ada perkataan bahasa Arab tu kan. Dekat tengah-tengah. Itu yang tengah-tengah mana kan nak buat. Sebab tu macam ni tadi Kak. Macam ni. Maksudnya Akak tulis apakah maksud, letak je gambar kat bawah. Itu je. Okay. Alright. Okay. So untuk saya Mai, ada cadangan sikit lah. Sebabnya rasanya ada cikgu yang tak tahu macam mana cara nak save yang macam jadi gambar tu. Save jadi gambar contoh? Untuk objektif ke? Yang macam soalan objektif tadi tu, takut ada cikgu yang tak tahu cara dia. Oh, yang snipping tool tu macam sama ada snipping tool ke, nak save dekat PowerPoint ke, ataupun nanti Mai buatlah sikit, tunjuk sikit lah, at least dia orang ada idea. Takut ada yang tak tahu. Okay. This one sebenarnya saya dia macam saya akan buat, kalau nak slide satu-satu saya boleh buat kejap lagi lah. Boleh. Boleh save boleh save dalam PDF. Dalam PDF senang sikit, terus copy picture tu. Boleh juga. Mana-mana yang cikgu rasa memudahkan. Okay. Alright. Yang saya nak ajar, seterusnya saya nak ajar yang kita kata form limiter. Dia ada banyak cikgu Form limiter dan form presenter. Dua-dua boleh pakai. Tapi especially kalau cikgu hanya guna Google Form dan cikgu nak bagi link direct terus kepada pelajar, cikgu tak nak guna Google Classroom sebab ada setengah cikgu dia ajar
semua kelas yang maksudnya satu tingkatan tu dia ajar seorang-seorang, okey? Dan dia nak guna Google Form dan ada setengah pelajar dia tak masuk Google Classroom cikgu. Sebab ada pelajar saya pun dia tak masuk Google Classroom. So bila cikgu pakai Google Form, ni especially untuk cikgu yang buat soalan pakai Google Form saja. Alright, kalau cikgu pakai Google Form saja, tapi macam mana cikgu nak bagi pada pelajar? Kalau bagi on that time masa exam, nanti cikgu takut cikgu pun nak layan anak, ada kelas semua kan. Alright. Kalau yang cikgu yang guna Google Form saja, saya cakap saya cakap pasal Google Form saja dulu. Cikgu boleh guna form presenter. Kalau yang saya kata form limiter tu kalau cikgu guna Google Classroom. Okay, dia beza. Okay, saya tunjuk form presenter. This one form presenter saya tak suruh download. Nanti cikgu boleh download. Sama je kaedahnya. Okay, form presenter ni dia yang bagusnya dia terus bagi tahu waktu mula dan waktu habis. Kalau form limiter hanya ada waktu habis sahaja. Itu beza. Okay, tapi siapa yang menggunakan Google Classroom, dia nak hantar guna Google Classroom. Okay, maksudnya dia tak pakai Google Form saja. Okay, nanti saya ajar cara kaedah lain untuk cikgu yang susah sangat nak type guna Google Form ni kan. Nanti saya ajar kaedah lain tapi pastikan cikgu, semua pelajar cikgu ada dalam Google Classroom lah. Ini saya ajar untuk yang memang soalan dia pakai Google Form saja dahulu Okay, cikgu boleh pakai form presenter dan timer ni. Kita klik setup. This one nanti saya akan buat slide untuk cikgu. Okay, alright. Untuk form presenter, yang hari tu saya suruh download form limiter. Nanti saya terangkan. Okay, kat sini cikgu boleh letak welcome message. Nampak title, pentaksiran pertengahan tahun. Cikgu nak letak gambar ASK, letaklah, ubah cikgu. Okay, right. Show instruction, cikgu kalau nak show instruction, letaklah instruction pun boleh. Kalau tak nak letak pun tak apa. Title, background semua nak ubah boleh terpulang. Ini saya kata time control. Masa time control ni cikgu, kita pilih specific time. Maksudnya kita bermula soalan. Okay, kita mula exam. Contohnya berapa bulan? Mungkin 2008 kan. Okay, contoh. Kita akan mula exam 2008. Jam cikgu ubah. Cikgu ubah contoh paper saya pukul 9 pagi contohlah. Dan dia akan tamat pada hari yang sama sejam kemudian. Okay, pukul 10 biasanya habis. 1 jam kan? Okay. Ni jangan lupalah tukar. Kan nanti sampai malam pelajar boleh jawab. Okay. Alright. So, this one dia akan mula pada jam 9 pagi hingga 10 pagi. Maksudnya kalau cikgu bagi link awal, kan setiap group cikgu share dengan cikgu yang mengajar kelas lain, pelajar kalau dia buka pun dia tak akan dapat baca soalan. So set timer ni tak payahlah. Tak payah set timer. Okay. Kalau cikgu nak buat pun boleh, tak salah. Tapi set timer kita bukan 30 minit lah, set timer kita 1 jam. Okay. Alright. This one alert. Alert maksudnya cikgu nak bagi tahu pelajar masa tinggal berapa minit. Boleh. Cikgu ubah kat sini. Okay, tinggal daripada 10 minit. Alright. Form is closing soon. Submit before time out. Ayat this one pun cikgu boleh ubah. Kalau dah habis masa, dia terus auto tutup. Pelajar jawab kan, dia tak perasan. Dia boleh setkan time kita. Contoh this one. Soalan saya ni 60 minit. Okay. Audience control form presenter ni dia banyak cikgu. Right. Dia nak this one audience control ni tak payahlah. Maksudnya nanti kita kena control siapa yang login dengan how many attempt. Yang ni kita akan ubah pada setting kita di sini. Okay. Right. Cikgu boleh tengok action control. This one tak boleh lah sebab kita kena upgrade plan. Kita bayar yang free je cikgu kita guna free je. Jangan payah yang kena bayar tu, tak payah cikgu. Right. Show quiz score. Tak payahlah. Biar pelajar tertanya-tanya berapa markah diorang kan. Okay, bila cikgu dah pilih semua, dah tentukan ayat macam mana cikgu nak buat. Okay, audio control ni tak payah tick tau sebab nanti cikgu setiap kali pelajar join, cikgu kena tick. So
tak payah. Tapi this one cikgu boleh tetapkan bila nak mula. Sedang kadang-kadang bila cikgu bagi masa tu link, tiba-tiba seorang cikgu tu terlambat ke apa kan. Tu yang link kita boleh bagi awal dan pelajar buka awal pun dia tak dapat baca soalan. Ini untuk form presenter, especially untuk yang guna Google Form sahaja. Ini yang guna Google Form sahaja, sangat bagus guna form presenter. Okay? Right, maksudnya dia share pada orang lain pun kan. Ada pelajar kita ni, dia bijak cikgu tau. Dia sangat pandai. Dia ingat cikgu tak buat benda ni kan. Contoh dia boleh dapat bila dia buka soalan ni, contoh soalan kita kata bila pelajar nampak. Okay, dia dah tak ada yang lain kan. Okay, dia boleh ambil link ni daripada share pada pelajar lain. Dia just copy, lepas tu dia buka, dia boleh share pada orang lain. Kau tengok soalan kat link ni, ada soalan exam. So kalau pelajar buka lambat, nanti dia tak boleh tengok. Okay cikgu sebab tu kita ni kena lagi pandai pada pelajar. Okay, sebab tu form presenter sangat bagus, especially untuk pelajar yang untuk cikgu yang guna Google Form sahaja. Okey. Sekarang kalau cikgu memang rasa banyaknya kerja. Lagu. Kat mana nak pilih form apa tadi? Nak pilih form presenter tu. Kat mana klik apa? Kena download. Kita kena install. Macam biasalah kita klik more. Okay. Klik more, kita klik add-on. Okay. Okay, lepas tu kita type form presenter. Dekat sini kan, macam saya dah download. Sekejap saya besarkan. Kena download lah form presenter. Kena install form presenter. Yang ada presenter plus timer ni, pilih yang ini. Okay, thank you. Okay, ini yang fokus untuk Google Form. Okay, lagi satu cara, especially cikgu-cikgu yang macam maths, macam ustazah katalah, pendidikan Islam kan banyak-banyak ayat kan. Okay, cikgu boleh buat cara ni cikgu Alright. So saya buka apps baru, kita pergi Google Drive. Kita pergi Google Drive. Ini Google Drive cikgu. Ini Google Drive saya. Mungkin Google Drive cikgu dengan saya berbeza. Okay, kita nak kemas cikgu kan. Kita buat satu folder. Alright, contoh kita buat new, kita buat folder. Okay, ni saya nak ajar yang memang especially maths, pendidikan Islam, fizik, kimia yang rasa macam banyak tu kan. Okay, kita buat PPT SPI 2021, PPT peperiksaan tengah tahun, contoh Ogos. Okay, Ogos. Kita pilih create. Kita buat folder. Sebab apa? Saya lebih prefer folder. So dia kita punya tu kemas cikgu. Kalau tak nampak ni. Ini pelajar jawab. Ni pelajar saya jawab yang saya dah tanda. Kalau tak cikgu tak buat folder kan nanti cikgu pening. Okay. Alright. So dalam folder ni cikgu double klik. Cikgu upload soalan cikgu. Tapi dalam ni juga cikgu buat Google Form untuk jawapan. Okay. Saya ajar paling mudah. Ni nak tolong tau. Okay, cikgu klik new, cikgu pilih file upload. Okay, cikgu pilih file upload. Cikgu pilih kat mana soalan cikgu yang cikgu dah siap type guna Microsoft Word. Okay, contoh saya punya dekat desktop, saya pilih soalan. Okay. Okay, ni contoh cikgu Alright, saya dah ada bentuk. Saya dah ada soalan. Nampak? Bila pelajar klik nanti kan, pelajar akan nampak soalan ini. Kejap ya. Pelajar dah nampak, nanti bila jawab, pelajar dah nampak soalan ni. Kan senang kan? Senangnya lebih baik senang macam ni. Gambar semua dah ada. Okey, tetapi cikgu pelajar kita tak naklah dia jawab dekat sini kan. Nanti cikgu kena tanda. So ini hanya contoh soalan pada pelajar. Maksudnya cikgu upload dalam folder tersebut. Tetapi dalam folder ni cikgu, kita sediakan Google Form dia supaya cikgu senang cari Kita nak ajar yang senang cari. Okay, new Google Form.
blank quiz. Sebab quiz. Okay. So pelajar dia baca soalan dekat sini tetapi dia jawab dekat sini cikgu. Nampak? Maksudnya cikgu dah sediakan dekat sini tau. Cikgu sediakan soalan dekat dokumen lain tetapi pelajar hanya jawab di sini. Saya rasa ini memang lagi mudah tapi terpulanglah. Setiap cikgu lain-lain kan. Cuma this one dia boleh juga pakai yang form presenter timer tu. Cuma nanti pelajar macam keliru. Nak yang klik yang ini ke yang itu nanti dia pening. Okay, so cikgu type je PPT macam samalah ASK Ogos 2021. Macam biasalah nama pelajar. Okay. Jangan lupa require tambah kelas. Okay. Require juga. Okay, this one untuk yang ini, okay. Soalan bahagian A ni contoh cikgu yang guna upload. Ini saya nak ajar upload dokumen, yang dah upload dokumen sebab banyak kerja kan, matematik nak formula lah, pendidikan Islam lah, fizik, kimia semua tu kan, banyak kerja. Saya nak upload je, okay. So cikgu buat macam ni, tandakan jawapan, baca soalan pada dokumen C yang DOC yang diberi dan tandakan jawapan pada Google Form berikut. Maksudnya pelajar dia akan jawab di sini. Baca soalan pada dokumen yang di-attach, yang dilampirkan dan tandakan jawapan pada Google Form berikut. Okey. So soalan nombor 1. Cikgu tulis macam ni je, nombor 1. So jawapannya A, B, C, D. Dah. Oops, tertinggal. Require, cikgu jangan lupalah tanda yang mana jawapan betul. Okey. Nombor 1 saya punya jawapan untuk soalan nombor 1 tu A. So kat sini answer key kita jawapannya A, 2 markah. Dan dah siap dah. Maksudnya Google Form kita akan simple macam ni lah. Tapi pelajar kena macam, okay, baca kat sini, jawab dekat sini. Mana mudah? This one memang mudah lah, tak payah screenshot lah, snapping tool lah kan. Okay, tapi nanti saya ajar macam mana pelajar nak baca soalan tu melalui Google Classroom ataupun kalau cikgu nak attach, maksudnya cikgu kena upload lah dekat dalam setiap grup pelajar. Sebab ada pelajar tak ada Google Classroom kan. Itu yang cara kita kena fikir, especially pelajar kelas Henry, Philip tu. Macam mana mereka nak jawab. So cikgu kena attach sama ada bentuk image, PDF ataupun DOC kepada pelajar. Bukan melalui Google Classroom. Itu dia lah. So soalan nombor 2. So pelajar akan jawab nombor 2. Cikgu tulis nombor 2. Sama je. A, B, C, D. Jangan lupa require. Tengok answer key kita, tandakan mana jawapan yang betul. Okey, nombor 2. Yang manakah urutan proses pemikiran computational yang betul? Okey, jawapan saya A juga. Nombor 2 ni pun A juga. Tandakan 2 markah. Dah siap dan mana mudah? Ini pun mudah juga. Okey. This one sebenarnya boleh juga pakai form. Boleh pakai form presenter tu, cuma kita jangan bagi soalan awal lah. Kalau cikgu bagi awal, pelajar dah ready dah awal. Itu yang kita tak nak kan. Kalau this one, macam saya kata, cikgu boleh pakai form limiter pula. Form limiter boleh, form presenter pun boleh. Okay. Cuma kalau form limiter ni, kita tak boleh bagi link awal pada pelajar. Kalau kita bagi link awal pada pelajar, dia main tanda je awal, dia tak baca soalan. Soalan tak ada pun tak apa, dia main tanda. Okay, form limiter itu yang dia punya kekurangan cikgu. Dia tak ada waktu bermula. Macam form presenter dengan timer ni, dia ada waktu mula dan waktu tamat. Okay, kalau form limiter sama, kita setkan limit, kita bagi tahu, kita pilihlah dia ada limit time. Okay, date and time, number of form response.
Okay, biasanya memang kita pilih date and time. Bila tarikh tamat dia menjawab, waktu masa menjawab dia mungkin dalam pukul 10 AM. Jangan cikgu buat malam, bahagia pelajar tu menjawab malam. Okay, set. So this one ayat cikgu boleh tukar. This one sebenarnya slide saya dah sediakan, nanti saya attach. Okay, nanti email form owner akan diberitahu. Save and enable. Ini form limiter. Tapi cikgu bagi link awal, pelajar tak baca soalan pun, dia akan jawab awal. Dia berbeza dengan form presenter dengan timer. Form presenter timer tu dia ada waktu mula dan waktu tamat. Itu yang best lah. Okay, cuma form presenter dengan timer tu kita boleh pakai 20 kali saja. Nanti cikgu dah kena bayar. Itu je lah kekurangan dia, tak apa. Kita guna sekarang ni, yang kita nak gunakan data ni baru sekali kan. Itu je lah. Okay, cuma lagi satu cikgu nak cantikkan. Alahai, biasanya kita punya Google Form ni kan, kita cantikkan lah cikgu. Kita buat customize theme. Cikgu pilih lah warna, choose image. Cikgu boleh upload cikgu punya sendiri kalau cikgu punya ada kan. Cikgu boleh carilah, cikgu nak pakai banner cikgu ke, cikgu nak buat cantik sendiri punya pun boleh. Okay, nampak? Contoh, saya nak pilih selamat datang. Ini bukan kelas sebab ini exam kan. Saya tak boleh pakai lah selamat datang ke kelas ni. Saya kena ubah nanti. Kalau nak tak, cikgu boleh pakai apa yang ada. Macam ni, kalau soalan maths ke, science ke, okay. Kalau BM boleh ambil gambar buku tadi kan, ada gambar buku, BI. Terpulanglah cikgu nak pilih yang mana. Okay, sebab kita nak cantik kan. So nampaklah kelainan sikit. Pelajar tak adalah bosan-bosan. Okay, background colour terpulang. Ini tak wajib pun. Ini kita kata apa? Nak mudah nampak lain. Tapi jangan pilih jenis tulisan macam ni. Cikgu pilih tulisan yang memang pelajar boleh baca lah. Okay. Alright. Apabila cikgu dah selesai, cikgu boleh klik pada setting. Sekejap saya zoom sikit supaya cikgu nampak Okay. Nampak tak? Okay, ni setting. Okay. Pada bahagian setting ni cikgu, okay, pada bahagian general kita tengok dulu. General. Kita jangan restrict untuk MOE. Memang sebenarnya kita galakkan pelajar pakai MOE. Tapi ada sesetengah pelajar, bila dia jawab pakai handphone, dia punya setting handphone tu, dia ada cara cikgu. Kadang-kadang even dia dah pernah login pakai MOE dia, kadang-kadang bila buka Google Form tu, dia tak dapat buka kan. Alright. So cikgu antik yang ini. Okay, antikkan supaya pelajar mungkin klik, tiba-tiba mungkin kebetulan yang buka default Google Form tu mungkin ID personal kan. Dia boleh buka. Bila cikgu tik, dia kena wajib pakai MOE. Nanti cikgu yang pening. Cikgu tak boleh buka, cikgu tak boleh buka. Tu yang kita antikkan yang ini. Okay, antikkan yang ini dan kita limit to one respond. Kalau cikgu tak limit, pelajar dia akan jawab, aku rasa tak ada jawapan, aku salah lah, aku kena buat lagi kan. Limit to one respond. So dia kena sign in. Tak kisah. Sign in pakai personal ID boleh, sign in pakai ID delima tu pun boleh. Okay. Tetapi kita kena pastikanlah satu sekali. So tiba-tiba dia tu nampak, kita boleh nampak even pelajar kita ni sangat pandai cikgu Dia pakai ID delima, lepas tu dia pakai pula personal. Okay. Sebab tu kita minta nama penuh cikgu. Okay. Minta pelajar isi nama tu so kita boleh tahu dia ni siapa. Tadi dia dah jawab. So kita boleh tengok lah waktu yang paling awal tu dia jawab. Okay. Alright. So ingat cikgu limit to one response sahaja. Pelajar boleh jawab sekali sahaja. Okay. Edit after submit biarkan kosong. Sebab nanti dia boleh chatting dengan kawan dia. Jawapan kau sebetul lah. Nanti dia akan edit. Kalau cikgu tik ni, dia boleh betulkan jawapan sebelumnya. Dia dah terhantar kan. Jawapan kau salah ni. Dia mesej kan biasalah budak-budak ni. Dia mesej. Jawapan kau salah lah. Jawapan aku betul ni. Aku dah kira betul-betul semua. Patutnya jawapan kau B bukan C. Dia akan tukar jawapannya. So B akan kosong. Jangan pilih. Jangan tik ni. Okay. See summary chart and text response. Cikgu bolehlah tikkan yang ini pun boleh. Okay. Tapi tak payah tunjuk pelajar. Biarkan je kosong. Okay.
Sebab responden yang akan nampak perkara ini. Lepas tu, right, this one. Presentation ni, alright, cikgu nak ubah ayat. Okay, terima kasih. Terima kasih menjawab soalan pentaksiran pertengahan tahun 2021 bagi subjek asas sains komputer. Right. Jawapan bagi soalan struktur akan dihantar melalui email anda. Ini especially kalau cikgu ada cikgu ada jawapan ada soalan struktur, biasanya kita kena semak dululah. Okay, kalau macam cikgu punya soalan subjek objektif semua kan, tak payahlah bawah ni. Okay, terima kasih menjawab soalan pentaksiran. Kita bagilah cikgu, kita tak naklah asyik sama je kan. Thank you for your confirmation respondent, macam tu. Kita macam tanya, anda telah selesai menjawab soalan, macam tu. Terpulang, kita ubahlah ayat cikgu kan, tak adalah boring je kan pelajar kan. Okay, kemudian quizzes ni kita just semak. Alright, this one, okay, this one kita nak quiz kan, dan this log mode on Chromebook ni biarkan kosong. Kalau cikgu tick yang ini, pelajar hanya boleh jawab pakai Chromebook saja. Itu yang kena hati-hati. Log mode on Chromebook ni cikgu biarkan kosong. Kan tiba-tiba cikgu tertik kan, menangis, cikgu kena buka alamak, kena tukar setting. Kita janganlah banyak kerja cikgu, okay. Release grade, okay, release grade. Cikgu jangan immediately kita nak rahsiakan pelajar kan, jawapan dia dapat markah berapa. Kita pilih letter. Letter after manual review. Okay, kalau cikgu nak immediately pun boleh. Ikutlah macam saya. Yelah, kita nak surprisekan pelajar berapa dia dapat kan. Jangan immediately. Nanti pelajar tahu, oh aku dapat 20, aku dapat 100/100. Habislah kau macam tu kan. Letter. Ini at least ini kalau objektif sahaja pun boleh. Tapi kalau suratan struktur kan cikgu kena semak kan. So kat situlah. Sebab tu kita pilih letter. Kalau cikgu nak tunjuk juga kat pelajar, biar pelajar tahu, semangat sikit dia. Boleh kalau cikgu nak pilih immediately. Okay. Tapi macam saya prefer letter lah, biar pelajar tertunggu-tunggu berapa betul ke jawapan dia ni, betul ke jawapan dia ni kan. Biarkan. Okay. Alright. Respondent can see missed question. Seleloknya biarlah dia tahu kan berapa. Mungkin ada soalan yang tertinggal. Alright, tapi sebab kita dah pilih require tu kan. Sebab tu dia terus automatic bagi tahu mungkin pelajar belum jawab soalan tu. Kalau cikgu nak untick ni pun boleh je, tapi biar je lah tick so pelajar tahu. Correct answer ni, cikgu tak nak tunjuk berapa jawapan dia betul. Especially kalau soalan semua objektif. Kan, soalan semua objektif dia dah tahu berapa dia betul. Dia just kali 2 je tau. Okay, cikgu tutup ni correct answer. Jangan bagi tahu dia berapa banyak dia betul. Biarkan dia tertanya-tanya. Okay, alright. Point values ni pun tak payah bagi tahu. Okay, kita nak sorok markah cikgu kita tak nak bagi tahu dia markah. At least dia tahulah kalau dia tertinggal soalan ke semua. Tapi biasanya miss question ni takkan ada kalau cikgu letakkan semuanya required. Okay, kemudian senang je kita save. Okay, kita save. Dah siap dah soalan. Mai. Ya. Yang setting tadi yang mula-mula general tu, kalau email tu perlu ke tak perlu sebenarnya? Sorry, this one tak payah. Sorry. Itulah. Tak payah. Sorry kalau email ni tak payah. Thank you. Saya pun berdebar. Okay. Alright, kemudian cikgu boleh send pada pelajar. Okay, boleh send. Pada send ini, message ni cikgu bolehlah tukar ke apa kan. Okay, add collaborator. This one saya sebelum terlupa. Add collaborator, cikgu bolehlah add cikgu lain, especially KP, ketua panitia. Kalau cikgu nak suruh ketua panitia,
semak jawapan cikgu. Okay? Kat sini pun ada. Add collaborator ni pun ada dekat sini. Dekat tepi ni, 3 setting ni add collaborator. Kalau cikgu nak, ketua panitia semak jawapan. So dia pun kena tahulah, okay, soalan cikgu ni boleh terima ke tak. Okay, kalau cikgu nak. Dan cikgu boleh juga add collaborator ni cikgu yang mengajar tingkatan tersebut. Sama macam contoh macam subjek sejarah contoh kan, alright. Ataupun subjek PSB macam saya dengan Cikgu Suhana. Contoh Cikgu Suhana ajar form 4 seni, saya pun ajar form 4 seni, tapi bukan saya buat soalan, Cikgu Suhana buat kan, tapi dia nak add saya collaborator, so just add kat sini. Alright. Masukkan email cikgu tersebut. Okay. Cikgu boleh masukkan email cikgu tersebut. Kalau tak tahu, dapatkan ID cikgu tu. Okay, dapatkan ID cikgu tu lah. Nanti kalau tak tahu juga, message lah cikgu tu, apa, so dia boleh join. Tapi cikgu yang dijemput add collaborator tu janganlah pula terdelete cikgu. Editor can change permission and share. Kita jangan, kalau kita add dia kan, kita jangan suruh change permission. Viewers and can see, nampak. Viewers can comment, can see the option to download, print and copy. Terpulang cikgu nak setting macam mana. Okay, biasanya kalau dah add collaborator tu jangan terdelete pula lah cikgu yang asal buat soalan tu, takut cikgu, yelah cikgu pun excited, alamak tertekan delete. Okay, hati-hati periksa lah. Okay, right. Bagi saya ni mudah, boleh je nak buat macam ni, tak salah, senang kan cikgu kan. Tapi macam saya kata, soalan jangan bagi awal. Okay, kalau cikgu nak bagi cikgu yang mengajar tu je lah. Bagi cikgu yang mengajar, tapi make sure cikgu mengajar tersebut, yelah kadang-kadang kita tak jangka kan, time tu lah tiba-tiba sakit perut ke, time tu lah anak ada kelas, anak panggil mak semua, ayah semua kan. Alright. Mungkin kadang-kadang terlepas lambat 1, 2, 3 minit ya, nanti terus komplain semua kan, kesian kawan-kawan kita semua kan. Sebab tu kalau yang ada attach ni, kena hati-hatilah macam mana cikgu nak buat. Okay cikgu Alright, so ada apa-apa soalan untuk Google Form ni tak? Ini baru Google Form, saya belum ajar macam mana nak bagi pelajar dekat Google Classroom. Cara menanda pun belum lagi. Okay, cara menanda semua tu saya kena tunjuk juga cikgu especially yang ada soalan struktur ni. Soalan struktur ni kan, ada cara menanda dia cikgu. Sebab tu banyak benda tau sebenarnya nak kongsi, tapi ada lagi lebih kurang 2 jam. Cara menanda especially yang ada soalan struktur. Okay, nanti kita tengok. Okay, alright. Dah settle soalan Google Form. Tapi memang bagi saya, ya? Tak dengar lah. Kejap. Ya? Soalan struktur. Oh, kalau macam tu memang akak buat macam ni kak. Contoh sekejap Okay, contoh akak letak gambar kan. Akak letak, dia ada gambar tak? Okay, ada gambar semua kan? Okay, akak boleh jawab lah. Okay, soalan gambar berikut adalah untuk soalan nombor 1A ke apa. So, ini adalah untuk contoh kan? Okay, saya pilih lah contoh. Sekejap Okay, contoh saya pilih lah pernyataan yang sama. Okay, contoh. Right. Okay, kejap. Saya delete yang ni dulu. Okay, this one. Sekejap ya. Okay, contoh yang ini kan. Okay. Gambar berikut adalah bagi ataupun pernyataan berikutlah. Pernyataan di bawah ada pernyataan di bawah
Apa ajak saya? Pernyataan di bawah adalah untuk soalan 12 dan 13. Okey, ini contoh Alright, soalan pernyataan di bawah ataupun gambar di bawah adalah untuk soalan 12 dan 13. Okey, contoh. Kita dah ada gambar. Kita pilih add question. So, 1 ataupun nombor 12. Okey, so pelajar akan jawab dekat sini. Dekat sini. Okey, kita bolehlah buat answer key. Mungkin kat situ organ apa contoh sel tumbuhan, contohlah kan. Okey, jawapannya sel tumbuhan. Ingat, jangan tanda ni sebab cikgu yang tak bagus ni kan, kalau cikgu tanda ni, pelajar tulis ni huruf kecil pun kan dia boleh kata salah. Sebab saya pernah saya buat banyak jawapan, tiba-tiba pelajar ubah sikit pun tak salah. Sebab tu kita jangan antik ni. Sebab tu kita biarkan nanti bila pelajar jawab, dia guna penggunaan huruf lain ke apa, dia berjawab tiba-tiba bahasa Inggeris boleh diterima, kita boleh terima jawapan tersebut, kita tambah markah 2. Okay, so soalan nombor 13 macam ni lah, nombor 13. So dia akan jawab. Okay, so cara dia tadi kita add image Kak, kita add image dahulu. Untuk Kak Lily, kalau maksudnya untuk mungkin 3 soalan pakai gambar tersebut kan, kita add image, kemudian kita tambahkan soalan pada jawapan tu. Pastikan, sebab tu cikgu penting sebenarnya kita letak nombor soalan ni. Nampak macam tak ada apa-apa kan, so pelajar senang faham macam mana nak jawab soalan tersebut. Okay, boleh Kak Lily? Sama macam ni sebenarnya. Kesian juga kan kalau cikgu ada masalah, nanti cikgu boleh PM. Kalau saya free esok pagi, ini bukan rasmi lah, just kita nak tolong-tolong semua kan, cikgu boleh PM saya secara personal nanti cikgu Alright, so dah siap, mudahnya kan. Tapi nanti kita tengok cikgu contoh pelajar jawab. Okay, macam ni. Okay, kejap saya contoh bagi sel tumbuhan semua. Okay, macam mana pelajar akan nampak cikgu cikgu nampak tak yang preview ni? Preview ni, pelajar akan nampaklah bentuk soalan bagaimana kita buat. Okay, kalau cikgu nak tahu okey ke tidak, pelajar jawab semua kan. Cikgu klik preview yang ada gambar mata tu. Ini bentuk yang pelajar akan nampak. Cikgu boleh try lah jawab. Cikgu isi dulu. Option, pilihlah sebab saya tak letak option tadi kan. Klik next. Okay, baca soalan pada dokumen yang dilampirkan sepatutnya, yang diberi dan tandakan jawapan pada Google Form berikut. So pelajar akan baca, so dia akan jawab. Okay, nombor 2. Okay, A juga dijawab. Okay, alright, dah habis soalan objektif. Okay, so dia akan klik next. Okay, alright, jawapan untuk pernyataan ini adalah untuk soalan 12 dan 13. Sebab tu cikgu untitled section. Nampak cikgu tak edit, nampak tak comel kan. Nanti cikgu boleh edit lah. Okay, bahagian B. So pelajar tahu ini bahagian B ataupun soalan struktur. Okay, pelajar. Tadi jawapan cikgu, mungkin jawapan soalan tadi sel tumbuhan. Okay. Saya jawab mungkin sel tumbuhan. Contohlah saya jawab tumbuh-tumbuhan. Mungkin sel tumbuh-tumbuhan saya nak jawab tumbuh. Apa ayat saya ni? Okay, nombor 13 tak ada apa. Okay, saya pilih submit cikgu Saya pilih submit. Saya pilih submit sebab saya dah jawab ni. Okay. Bila kita check jawapan, dah ada one respon. Tadi sebab saya jawab kat sini, nampak? Bila dah selesai menjawab kan cantik sikit kan. Pelajar tengok terima kasih menjawab soalan pentadbiran subjek ASK. Jawapan bagi soalan struktur akan dihantar melalui email anda. Sebab tu perlu email, nanti pelajar akan auto dapat markah. Okay, alright. So apabila dah ada satu respon cikgu, okay, ini yang pelajar dapat. Dia dah bagi tahu markah dah. Okay, nombor 12 tak ada markah sebab kita tak tahu jawapan dia betul ke tidak kan. Okay, ini graf yang kita boleh nampak pelajar telah menjawab. Okay, bagaimana kita nak tahu sama ada jawapan bagi especially soalan struktur tu boleh diterima ke tidak. Okay, so cikgu boleh pergi ke bahagian individual. Individual, cikgu klik.
Okay, nampak? Dia bagi tahu score not released. Pelajar tak tahu lagi markah. So itu yang kita nak tu. Kita janganlah pelajar terus tahu. Okay, especially yang ada struktur subjektif kan. Okay, nampak? Dia tengok nama pelajar. Okay, sebab seorang je kan baru jawab saya kan. Okay, ni tak ada apa option kan. Okay, macam ni dia auto lah. Sebab objektif, dia terus auto mark. Okay, kat sini dia kata salah ni. Okay, salah. Okay, macam ni senang lah dia terus auto markah. Okay, cikgu, saya tumbuh-tumbuhan. Boleh terima ni, saya nak bagi markah juga. Cikgu letak je kat sini 2 markah. Dia tak ada tik-tik-tik. Yang ni cikgu rasa jawapan dia macam sejarah ke, pendidikan Islam ke, bahasa Melayu kan. Kalau cikgu buat paragraf tu apa, mungkin panjang kan. Cikgu boleh baca kat sini kan. Okey, sini dapat point, sini dapat point semua. Cikgu masukkan 2 markah kat sini auto. Boleh terima ni walaupun dia patutnya sel tumbuhan, tiba-tiba dia letak sel tumbuh-tumbuhan. Kita nak bantu pelajar kan. Kalau ikutkan sini kata salah tapi kita nak bagi sebab dia boleh diterima kan. Cikgu tambah je kat sini. Tadi kosong kan. Tadi tak dapat markah sebab kosong, salah jawapan dia kan. Tapi sebab kita kata boleh diterima, so kita letak je kosong. Sebab tu tadi kita jangan antik. Bila antik, kita dah tak boleh edit markah. Kat sini, kita boleh edit markah. Kita nak tolong pelajar. Bolehlah 1 markah jadilah. Okay, boleh. Okay, alright. Bila kita dah edit setiap orang macam ni, kita klik save. Okay, maksudnya kita dah bagi, kita tolong pelajar dekat bahagian soalan struktur kan. Kita klik save. Nampak? Dah save markah pelajar. Okay, nampak? Daripada kosong tadi dapat 1 markah. Okay, dah dapat 1 markah. Okay cikgu so nanti pelajar akan automatik tau dapat markah tersebut. Okay, dia terus pergi ke markah pelajar. Kalau dah ramai jawab, cikgu bolehlah okay next person. Saya nak tanda markah pelajar tersebut. Okey. Tetapi ada sesetengah cikgu mungkin kata pening, saya tak boleh menghadap lama-lama kan. Cikgu bolehlah export jawapan cikgu dalam bentuk Excel. Tapi itulah cikgu. Excel ni kadang-kadang kita kena baca satu-satu bila banyak soalan tu kalau tak pun cikgu print bahagian soalan struktur lah. Kalau soalan objektif tu senang. Sangat senang, dia automatik tanda je untuk cikgu. Okay, automatik dia tanda untuk cikgu. Alright. Sorry. Okay. So nanti dia akan automatik tanda kat cikgu, dia terus dapat markah. Tapi soalan struktur, kalau rasa banyak tu kan cikgu export lah. Kan nanti kadang-kadang kita tengok komputer lama sangat kan. Kita export lah dulu. Maksudnya kita create spreadsheet ni kan. Okay, kita createkan new spreadsheet ni. Kalau cikgu rasa macam susah sangat nak tanda pakai komputer juga. Okay. Right. This one, maksudnya dia akan export pada cikgu tau. Ini yang pelajar dah bagi. Okay, cikgu nak tanda sebab pening kan menghadap komputer lama. Okay. Cikgu boleh delete lah. Cikgu boleh delete soalan objektif ni. Cikgu nak tengok soalan struktur je. Okay, saya tak naklah tengok soalan panjang-panjang. Saya nak tengok 2 ni je. Okay, saya nak tengok soalan struktur. So, cikgu select kolom cikgu tak nak soalan objektif yang banyak-banyak tu. Cikgu delete sahaja. Okay, cannot delete. Nantilah saya. Sebenarnya kita boleh padam. Cikgu print je yang berkaitan. Okay, cikgu right. Itu yang saya kata. Kalau pelajar, kalau kita tak limit one response, dia pakai ID MOE 1, ID email 1. Kita boleh tengok waktu dia menjawab. Ini timestamp. Maksudnya bila last dia hantar, kita tengoklah. Kadang-kadang nama sama. Maizatul ni 2 kali dia jawab ni. 1 pukul 10, satu lagi pukul 11. Kat situ kita boleh detect cikgu mana yang paling awal. Itu je yang kita tengok. Okay cikgu alright. Ada apa-apa? Mungkin laju cikgu. Saya takut saya laju sangat ni. Itu yang risau jugalah. Sorry tak dengar. Kak Lily Ya Kak? Itulah dia sebab tu
add collaborator tu, kalau add collaborator tu itu satu Kak. Satu lagi sebenarnya kadang-kadang kita boleh copy tau. Nampak tak ni make a copy. Kalau tak cikgu bagi satu salinan, cikgu dah buat, contoh kan. Cikgu dah buat soalan. Okey, contoh saya dah buat soalan. Okey. Tapi contoh ASK lah. Contoh saya mengajar form 1, Ain pun ajar form 1. Okey, saya tak nak Ain kacau saya punya ni tau. Takut nanti nak menanda susah kan. Cikgu make a copy. Okay, make a copy. Copy. Contoh saya ubah nama copy Ain. Untuk Ain. Contohlah. Okay, folder ni cikgu pilih lah folder kat mana cikgu nak letak. Okay, saya nak senang. Saya letakkan dalam bawah exam tu juga. Saya cari mana exam tadi. Okay, contoh kejap ya. Exam. Hilang dah exam. Oh ni PPT ni. Okay, contoh saya nak letak bawah ni juga. Okay, select. Okay, copy untuk Ain. Copy untuk Ain. Klik. Okay. Share it with some people lah. Okay. Right. Okay, kejap saya tunjuk. Sebenarnya itu yang menjadi kerisauan saya juga tau. So, saya terfikir juga macam mana kalau cikgu lain menanda. So salah satunya cikgu yang pembuat soalan make a copy. Okay. So ni edit lah balik. Ain tak boleh lah pakai macam ni kan. Contoh kan Ain tak boleh pakai macam ni. Dia tirulah. Dia ubah sikit-sikit bahagian. Okay, nampak? Okay. Dan cikgu perasan tak bila kita send, okay, nampak dia akan jadi link berbeza tau. Dia akan jadi link berbeza. Soalan yang sama tapi link akan berbeza. Itu yang akan mengelirukan pelajar. Akan mengelirukan cikgu sedikit. Okay. Soalan sama tapi link sebab kita tak nak kacau kan. Kelas Kak Lily dengan mungkin kelas Kak Faizah lain kan. Sebab sains kan. Okay, kelas Kak Faizah 3 Kashmir, 3 Dom, 3 Philip contoh. Tapi kelas Kak Faizah, kelas Kak Lily 3 Islam, 3 Austin macam tu. Okay, soalan sama. Tapi kalau pakai link yang sama, nanti pening. Okay, kalau especially yang ada soalan struktur tu lah macam mana nak semak. Okay, alright. Sama ada cikgu nak buat copy dua soalan yang maksudnya soalan yang sama buat copy boleh tapi link akan berbeza sebab bila cikgu send, contoh kan send kan kita klik yang ada hyperlink ni kita shorten URL. Nampak ini link contoh untuk Kak Lily. Okay, tetapi kalau tengok Kak Faizah, contoh Kak Faizah klik pula dia punya shorten. Kita shorten kan. Dia akan berbeza dengan yang Kak Lily punya, nampak berbeza. Tapi soalan sama. Itu saja yang boleh membantulah yang kita kata lain sedikit lah. Right? Itu contoh selain kita bagi link tapi kan yelah ramai kan. Cikgu dah lah lain-lain kan. Maksudnya cikgu buat copy tapi make sure cikgu kalau buat copy tu sama setiap satu soalan tu buat form presenter dengan timer tu cikgu. Setiap satu soalan kena buat form presenter dengan timer sebab takut kan pelajar jawab buka awal dan jawab lambat. Itu sahaja. Okey, kita bolehlah bagi link ni. Kita bagi link pada pelajar. Nah, jawab kat link berikut. Soalan saya akan bagi pada hari peperiksaan. Pelajar buka awal pun tak boleh. Boleh. Sebenarnya link ni kita simpan. Tak payah simpan awal pun tak apa. Cikgu buka tadi sehari sebelum tu, cikgu ambil shorten URL ni, cikgu simpan dalam save message Telegram tu kan. Esok forward je pada pelajar ataupun 10 minit sebelum exam forward, pelajar akan bersedia je lah jawab. Tapi link berbeza. So kita akan tahu ini khas untuk Kak Faizah. Ni untuk Kak Lily. Okay. Tetapi masing-masing make sure lah Kak Lily, contohlah Kak Lily dah siap semua soalan kan. Kalau objektif tu Kak Lily kena pastikan dah ada semua jawapan, hanya semak struktur je yang akan berbeza. So Kak Faizah akan dah dapat format yang sama, struktur je dia dah takkan tanda. Kalau kita copy sebelum kita buat answer key tu kan, sama je 2-3 kali kerja yang sama. So selok-eloknya siapkan semua. Okay, tandakan jawapan yang mana betul, siapkan antara skema-skema yang boleh terima. Lepas tu baru kita buat make a copy. Lepas tu link akan berbeza lah supaya tak kacau cikgu lain. Kalau cikgu seorang ajar satu tingkatan tu, okay, kalau cikgu seorang ajar satu tingkatan macam saya ASK ajar form 3 je, saya tak adalah share link dengan siapa-siapa. Tapi macam contoh RBT,
ada lebih kurang 3 orang kan. So terpulang cikgu nak cikgu nak pakai link yang sama boleh, atau nak pakai link yang tak sama pun boleh, make a copy. Kalau tak nak pakai link yang berbeza, pening lah copy kan. Dekat sini cikgu kena sort sikit lah. Okay, dekat sini cikgu kena sort sikit lah. After cikgu export, cikgu boleh sort. Kejap. Sekejap, tiba-tiba je time ni lah dia nak blur mana sort tu kan. Kalau tak, ni nampak sort. Cikgu sort lah ikut kelas. Kemudian, tapi bagi saya ni yang senang, kita sortkan je. Alright, kita sortkan. Nanti dia akan susun ikut kelas. Lepas tu share lah, kita downloadkan ni kan, share dengan kawan-kawan kita. Okay, ni awak punya kelas bahagian atas, yang ini bahagian kelas saya. Lepas tu boleh check balik pada soalan ni. Nanti Kak Lily dengan Kak Faizah contoh kan, cari nama pelajar tu, berapa markah dapat, dapat markah berapa. Okay, itu banyak cara tau. Tu yang saya sendiri pun pening, mana satu cara saya nak buat. Ya Kak? Oh, sorry. Sama. Halus sangat suara Kak Lily pagi ni tu. Sorry. Okay. Sebenarnya tu dah saya kata, sebenarnya Google Form ni banyak cara. Yang mana memudahkan cikgu itu. Kalau yang form publisher tu bukan tak okey cikgu, okey sebenarnya. Tapi ada sesetengah, saya dah try matematik, pakailah form publisher tu. Dia tak jumpa juga, dia tak jumpa formula tu kadang-kadang. Saya dah try. Okay? Sebab tu saya kata kalau susah sangat cikgu ada soalan Google Doc, cikgu upload tapi sediakan Google Form untuk pelajar jawab. Macam ni. Okay? Alright? Okay, sekarang ini especially pelajar yang memang cikgu-cikgu yang kita kata apa, pelajar yang memang ada Google Classroom cikgu kita buka Google Classroom kita. Okay? Ini kita nak hantar melalui Google Classroom. Okay. Alright. Ini antara kelas yang memang ada pelajar. Kalau saya PSV 4ND ni berapa orang je pelajar. So sebab tu kalau PSV punya soalan pun saya tak akan hantar dalam Google Classroom. Sebab tu kita kena tengok pelajar kita. Kadang-kadang dia main handphone, okay dia sesuai pakai Google Form saja. Maksudnya saya kena betul-betul guna Google Form, minta pelajar jawab. Okay? Alright. So contoh saya nak hantar pada 3 Austin Okay, kita akan gunakan soalan ni cikgu soalan yang kita upload. Kita upload saja. Okay. So contoh 3 Austin ni kita nak bagi exam. Okay, so cikgu pergi pada macam biasalah, pergi pada classwork. Okay. So cikgu pilih create, cikgu pilih assignment ataupun quiz assignment boleh. Macam biasa, biasa pakai assignment lah. Okay, cikgu bagi tahulah pentaksiran pertengahan tahun 2021. Okay cikgu pentaksiran pertengahan tahun 2021. Okay. Kat sini cikgu nak tulis, maksudnya bila dia baca kat sini kan dia dah tahu dah. Okay soalan ni cikgu nak type kat sini untuk lebih jelas supaya kadang-kadang pelajar kan terlepas pandang. Soalan mengandungi 2 bahagian A. Kalau tak cikgu pergi ni, cikgu copy, cikgu paste. Macam ni, mana tadi? Mana dah banyak dah saya punya ni. Contoh ni kan. Alah sama je kan. Cikgu select, copy, paste lah. Dah senang kerja, tak payah type banyak-banyak. Jadi saya kata kalau cikgu kena mahir Ctrl C, Ctrl V. Okay? Alright, Ctrl C dengan Ctrl V. Okay? Alright. Okay, untuk yang add ni kan, kita nak add soalan. Especially cikgu yang, kita nak bantu cikgu yang susah nak sniping tu banyak tu kan. Cikgu pergi add, klik Google Drive. Klik Google Drive. Okay. Alright, kemudian cikgu pilih. Kalau cikgu tak sure mana satu soalan tadi yang
saya pakai ataupun yang cikgu buat, kadang-kadang kita dah buka banyak dokumen, dia akan jadi ke bawah cikgu tahu. So cikgu pergilah, cikgu cari My Drive. Okay, cari PPT. PPT ni kadang-kadang confuse tahu cikgu. Kalau cikgu nak tukar exam ke, ikut keselesaan cikgu. Ya. So dekat dalam folder tu ini adalah soalan yang saya buat tadi. Satu Google Form kosong yang hanya ada nombor 1 A, B, C. Tak ada jawapan kan? Sebab kita dah attach soalan di sini. Okay. Right, kita klik. Kita klik insert. Right, student can view file. Okay. Jangan suruh edit tau cikgu. Kalau cikgu suruh edit kan? Kalau cikgu suruh edit nanti pelajar lain jawab kan, tiba-tiba dia padam, dia suka hati je. Aku nak hilangkan semua soalan biar ada orang tak dapat jawab. Jangan. Okay cikgu student can view file. Ataupun cikgu nak juga setiap seorang satu ni. Mana tahu dia kalau dia nak tahu conteng dia sendiri ke apa ke kan. Make a copy for each student. Tapi make a copy for each student ni kadang-kadang bila dia buka dia dah terpadam semua kan. Itu kadang-kadang kita risau juga. Okay. Kalau view ni dia boleh tengok saja. So dia nak edit semua tak boleh. Lebih bagus student can view file lah. Tapi mana tahu cikgu nak make a copy for each student pun boleh. Tapi kalau pelajar terpadam soalan, itu yang kadang-kadang bahaya jugalah. Sebab make a copy for each student ni biasanya pelajar boleh edit. Ya, ya Kak Marina. Kalau student can view file tu, dia boleh print out tak soalan tu? Biasanya memang boleh print out lah. Sebab dia boleh pilih file. Itu yang kadang-kadang risau kan, dia jawab nanti ke apa kan. Sebab tu kalau cikgu pilih yang Google Form limit, yang kita limitkan masa kan, dia lambat jawab, habislah masa. Sebab tu sangat penting ada form limiter. Waktu bila last dia jawab. Sebab tu Google Form tu ada. Okay. Okay. Welcome. Okay. Right, apabila cikgu dah pilih student can view file ni kan. Alright, okay, kita nak masuk pula Google Form kita cikgu kan. Alright, mana Google Form kita tadi? Okay, contoh this one. Buat apa kita tengok. Sorry, send. Kita ambil yang tadi tu. Ni kan, kita copy. Kita bagi pada pelajar. Kita masukkan dalam Google Classroom, kita add. Kita letak link. Kita masukkan link. So, add link sahaja. Alright. Tapi kat sini jangan lupa cikgu kalau takut pelajar terlepas pandang kan. Soalan mengandungi 2 bahagian. Okey, semua ni kan. Okey. Pastikan anda menjawab semua soalan pada Google Form yang diberi, yang dilampirkan pun boleh. Okay, ikut. So, cikgu tulis, cikgu nak highlightkan Google Form. Highlightkan supaya nampak. Okay, so pelajar tahu, okay, soalan kat sini, aku kena tengok soalan kat sini. Tapi, jawab dekat sini. Okay, alright. Okay, kat sini cikgu, kat sini ada due date juga kan? Memang, tapi kita kalau boleh, walaupun kat sini ada due date, dekat form limiter tu kita, pelajar kita ni kalau kita tak buat form limiter dekat Google Form, dia boleh copy tau cikgu. Walaupun kat sini kadang-kadang tulis kita dah buat set due date, kadang-kadang kan dia boleh hantar lewat. Maksudnya pelajar boleh menjawab juga sebab kita kan sama-sama kita cikgu, kita biasa bagi tugasan kat budak. Budak kadang-kadang late respond kan, dia lambat, late submit semua kan. Sebab kita buat due date pun pelajar boleh hantar, tapi kita tak nak pelajar hantar sebab tu sangat penting cikgu kat Google Form tu kita buat tarikh masa dan tarikh akhir bila dia nak jawab. Okey, bukan kita kejam tak nak bantu pelajar, tapi pelajar kita sangat bijak, so kita kena lebih bijak daripada mereka. Okey, alright. Kat sini kita bagi tahu lah memang poinnya 100. Okey, kalau cikgu ada beberapa pelajar sangat mudahlah. 4 ASK, 3 Baselin, 3 Anselm. Maksudnya nak hantar serentak kan. Okey, tetapi kalau cikgu hantar serentak, macam ni kan, saya nak hantar 3 serentak. Dekat sini kita tak boleh schedule. Nampak beza tau.
Kalau satu kelas, cikgu nak buat satu-satu kan, kita akan ada schedule. Nampak? Pada bahagian atas anak panah ni, ada schedule. Maksudnya dia akan paparan, dia akan ada pada paparan Google Classroom pelajar bila dia akan buat paparan tersebut. Okey, cikgu jangan terus assign tau. Contoh, cikgu dah lah bagi soalan ini. Walaupun ini boleh start lambat kan, dia boleh start lambat sebab kita dah setkan timer dia tadi kan, mula pukul berapa, habis pukul berapa. Tapi sebab cikgu dah ada soalan kat sini, cikgu klik assign, pelajar boleh nampak dah. Pelajar boleh tengok soalan. Oh, dia bolehlah cari awal. Masa exam tu dia dah jawab soalan. Jangan klik assign cikgu Kalau cikgu nak buat awal sekalipun, ini yang especially pakai Google Classroom dan juga dia pakai yang ni. Dia nak pakai Google Classroom, dia nak attach dokumen macam ni. Dia nak ada apa? Kita kata ada Google Form ni kan. Jangan klik assign. Kita pilih schedule cikgu Schedule. Kita bagi tahu bila arahan ni akan dipaparkan kepada pelajar. Bagi tahulah. Okey, exam 2 hari bulan. Mula pukul berapa? Cikgu tulislah. Exam contoh ASK pukul 9 pagi contoh. Lepas kita setkan timer tu, kita schedulekan. Kita klik schedule. So dia terus ada pada Google Classroom pelajar. Tapi pelajar tak boleh nampak lagi tau. Pelajar tak akan boleh nampak sebab nampak tak warna dia? Warna dia warna kelabu. So pelajar tak nampak. Tetapi kalaulah cikgu alamak tersalah masa, jangan risau. Klik je kat 3 dot ni. Kita edit. Saya salah masuk lah, bukan soalan ni. Saya nak masuk soalan lain. Ada pembetulan sedikit kan. Masukkan. Kalau nak lagi kemas, letaklah topik cikgu. Okey, letaklah create topik. Pentaksiran PPT 2021. Okey, nampak lebih kemas. Okey, due date ni boleh je nak letak, tak salah. Okey, due date 2 bulan. Okey, nak letak timer pun boleh. Okey, kita buat sama-sama biar. Tapi tu saya kata timer ni dia walaupun kat sini ada due date, pelajar masih boleh hantar lambat. Okey, sebab tu dekat Google Form kita ni sangat penting lah. Okey, limitkan masa kita tu. Okey, right. So kita just schedule sekali lagi. Tiba-tiba cikgu rasa salah masa ni. Saya punya jadual dah berubah tiba-tiba jadi pukul 11. Ubah je cikgu. Okey, pukul 11. Lepas tu kita schedulekan. Okay, must be schedule before sebab ni pukul 10. Ubah balik kat sini. Okay. Right. Sorry salah. Papar pukul 11, takkan habis pukul 11 juga. Okay, schedule. Baru boleh schedule. Okay. So pelajar akan tahulah. Dia terus akan dapat paparan. This one dia takkan ada. Nanti dia akan ada paparan dia akan ada paparan masa tarikh tersebut lah bila nak dekat exam. Tapi cikgu rimalah. Okey, masa tinggal ni jangan lupa check hari tersebut. Jangan ingat sehari awal. Kadang-kadang pelajar kita ni sehari awal pun dia boleh lupa. Okey, just remind je nak dekat 15 minit ke 10 minit kan. Okey, jangan lupa check Google Classroom untuk subjek ASK kelas 3 and SLAM. Soalan semua dalam Google Classroom sila semak. Kalau tak ada, tolong maklum pada saya. So mereka akan terus semak di situ. Okay cikgu Alright. So memang sangat mudah kalau soalan macam ni lah. Macam yang saya kata, kalau yang pakai nak mudah, upload je cikgu. Sebab tak payah banyak gambar snipping tu kan. Tapi macam saya katalah, macam ni kita boleh set awal. Kalau cikgu nak upload dekat pelajar, nak upload link awal, boleh. Ingat form presenter tu, tapi jangan bagi soalan awal. Cikgu sendiri pun kena get ready kalau cikgu nak gunakan dokumen macam ni. Kalau tak, bagi saya memang mudah lah, just sekali jalan pakai Google Form saja. Tapi kadang-kadang ada setengah rasa susah kan nak snipping tu banyak kan, banyak kerja nak insert image lah apa semua kan. Terpulang mana cikgu nak pakai. Okay, macam yang saya kata form publisher tu pun bagus. Tapi itulah form publisher tu dia ada cara tau cikgu. Dia mudah-mudah tapi tak semua sesuai. Ya Kak Marina?
Ada kemungkinan tak pelajar boleh akses jawapan daripada kawan-kawan dia kalau kita guna Google Classroom yang ni? Kalau dia mesej pakai handphone? Oh ni kalau dia snap picture, tu lain cerita lah. Tapi kalau melalui Google Classroom sendiri dia tak boleh akses kawan-kawan punya jawapan lah. Okay. Itu tak boleh nak buat apa. Pelajar kita sangat bijak sebenarnya. Dia ada handphone semua kan. Itu kita tak boleh nak alang. Cuma kita berharap je lah pelajar-pelajar kita jujur. Even soalan pun kita buat lah macam mana, tapi kalau pelajar dia nak rujuk buku pun sebab kita tak boleh pantau, sebab akan ada pelajar juga, cikgu kamera saya problem, kamera saya rosak. Itu bukan, kita dah tak mampu nak buat apa kan. Lain takkan nak pasang CCTV kat rumah dia orang kan. Itu lain lah kan cikgu-cikgu So saya harap untuk ini yang paling mudah cikgu yang saya boleh bantu, pakai Google Form saja ataupun pakai dokumen dan Google Form. Tetapi kita yang melakukan cara tersebut bagaimana untuk memberi soalan exam untuk para pelajar. So ada cikgu yang ada masalah tak? Kalau yang ada essay tu, especially essay tu, pada soalan ni cikgu jangan pilih short answer tau. Macam ni kejap macam ni cikgu janganlah pilih short answer. Okay? Kalau cikgu nak pilih short answer, pendek je. Kalau cikgu nak paragraph, buat paragraph. Tapi kalau yang nak buat rumusan kan, okay? Kejap kalau yang nak buat rumusan ke apa kan, contoh kalau karangan kan, kita boleh klik respon validation cikgu. Maksudnya berapa karakter. Kan rumusan kan ada berapa banyak patah perkataan kan, cikgu boleh set je. Kalau lebih tu dah tak boleh isi dah. Itu yang kalau paragraph macam ni je lah. Tapi answer key ni cikgu boleh masukkan juga. Okay, answer key ni terpulanglah cikgu nak masukkan macam mana. Tapi macam ni long answer text ni tak payahlah. Tapi ni maksimum kita nak tahu berapa pelajar tak boleh. Rumusan kan saya tak pastilah 150 patah perkataan ke berapa. Cikgu boleh set jangan lebih 150. Okay, itu yang bagusnya kadang-kadang Google Form ni tau. Okay, banyak cikgu sebenarnya dalam Google Form ni kalau kita nak semua nombor sahaja. Okay, kita tak nak pelajar lakukan kesilapan. Respon validation ni pun banyak sebenarnya kegunaan-kegunaan dia. Tu yang saya kata, kita fokus yang penting. Yang tak penting tu nanti-nanti kita belajar. Okay, ada apa-apa sebarang soalan? Mungkin saya laju kot. Mak. Ya? Cikgu Lai sini ada dua soalan actually. Yang pertama yang kalau kita pakai Google Form, sebab matematik tahulah masa untuk belajar itu jawab memang tak sempat lah. Sebab kita letak itu require respon kan. Jadi katakan sudah sampai masa, sudah mau tutup dia belum jawab lagi, dia tak boleh submit kan. Tak boleh submit kalau macam tu. Kalau yang kita buat form limiter tu memang tak boleh submit dah. Sebab masa sudah sampai kan. Apa cara mau mengatasi masalah ini Kalau yang tu kena bincang dengan fikir koko. Fikir kurikulum. Fikir akademik saru. Sebab matematik memang dia kadang dia tak cukup masa jawab habis. Sebab masa sudah sampai. Adakah macam ada alarm ke bagi tahu dia cepat-cepat fikirlah. Tembak sajalah sampai boleh sebut kan. Sebab tu kalau yang present kalau Puan Lai perasan yang kita pakai form presenter tu kan. Form presenter ni kejap form presenter tu dia bagi tahu berapa minit je lagi tinggal form presenter ni. Dia akan bagi tahu pelajar lah. Kita setkan berapa masa tinggal, alert before berapa minit. This one. Kita setkan lah. Then Mai, sebab tadi apa yang you ajar tu very very good, tapi terlalu banyak tak boleh ingat. So I think kalau boleh you buat satu yang especially ialah yang mau bagi macam katakan limit one response all this you buat ni you just print screen ke apa you hantar pada Telegram kita supaya bila kita buat itu untuk nak bagi arahan kan, supaya limit-limit ini ke apa tu pelajar tak boleh tengok awal lagi. Ni semualah kalau boleh lah satu kopi untuk kita tengok lah, because I learn from the tutorial yang cikgu Nono masuk very good lah I think. That's why bila I sudah buat tu I nak cari balik tutorial, hilang terus tak ada tutorial. Because that one very good actually
Kalau boleh macam ni, at least I terlupa simpan hari itu. Actually, I masih simpan dalam save my sendiri ni lah. So, I lupa tau. Then, I kemarin tu, I cari, mana pergi tu Cikgu Nono, I cari-cari, tak ada dah. That one lah, there's some type like that lah, so that you can follow lah. Okay, nanti saya cuba sebab yang form limiter saya bagi tu pun saya dah buat cara guna, tapi kekurangan dia kita tak ada waktu mula tu bila. Sebab tu saya jumpa form presenter, nanti saya buat slide. Install sama macam yang saya share, yang Nono share ke yang saya bagi tahu. Yes. Tapi type je, cari je form presenter. Untuk yang lain nanti saya akan bagi sebab dia kena tunjuk satu-satu sebab saya tahu ada cikgu yang memang kena tunjuk satu sebab sebenarnya ada di kalangan cikgu-cikgu kita ni pun sebenarnya hebat cikgu alright. Sebenarnya setiap panitia ataupun setiap bidang ada je cikgu-cikgu yang sangat bagus. Okey, bukan saya saja, sebenarnya ada cikgu-cikgu yang memang cikgu boleh jadikan rujukan, cuma mungkin sebab saya kebetulan memang bawa ID D5 dan saya pun suka tengok, saya suka mencuba dan saya nak membantu yang semudah yang paling mudah untuk cikgu-cikgu yang lain. Tapi saya akan cuba sediakan paling tidak mungkin esok ataupun lusa sebab kadang-kadang takut terlepas ayat yang kita terlepas edit kan, nanti ada cikgu kata kat mana nak klik, itu yang saya kena tengok satu persatu untuk buat slide tu. Thank you Mike. Okay, welcome. Yang lain ada apa-apa sebarang soalan ke? Sekejap, takut saya tak nampak soalan. Mai. Ya? Jan nak tanya yang form presenter tu, dia ada mula dengan dia ada ending kan? Habis masa dia tutup kan? Okay, dia auto submit ke ataupun habis masa dia tak submit? Biasanya dia akan submit. Dia akan submit lah, cuma pelajar tu lah tak dapat jawab dah. Oh, dia auto submit, okey lah. Sebab ada yang habis masa dia tak submit. Itu yang macam submit macam mana nak tanda yang belakang kan? Itulah kita berharap dia berharap auto submit kan? Biasanya memang auto submit. Sebab kan kita kena klik submit tu kan. Sebab saya pun form presenter tu itulah kita boleh alertkan pelajar kan. So pelajar pun kena cepat submit. Cuma kita restart tak tersubmit tu je. Itu yang form presenter ni baru lagi. Saya tak pernah cuba sebenarnya. Form presenter saya tak pernah cuba. Tapi form limiter saya pernah cubalah. Kita berharaplah pelajar pun alert tinggal berapa minit semua kan. Cuma itulah ada sesetengah pelajar memang parent dia mungkin bekerja semua tu kan cikgu kan. Tu saya tak pastilah macam mana sekolah kita nak buat macam, maksudnya ada setengah kan tak ada internet pagi tu sebab parent bekerja semua tu kan. Itu kita tak boleh nak jangkalah perkara tersebut kan. Itu memang kena tahulah bagaimana untuk pelajar yang hadapi masalah tersebut. Okay. Ada apa-apa lagi? Sebab mungkin saya cakap laju sebab tu kalau cikgu memerlukan bantuan, kalau petang ni biasanya memang petang ni saya akan cuba untuk buat slide. Kalau cikgu betul-betul ada masalah, jika memerlukan bantuan, esok saya boleh bantu cikgu lah. Sebab pagi tu saya tak ada buat apalah, paling tak free. Saya sendiri pun memang tak buat lagi soalan tadi tu sebenarnya soalan contoh soalan sekolah lain. Memang saya pun memang ada bank soalan, tapi kalau cikgu memerlukan bantuan, tolong maklumkan kepada saya lah sebab kita nak bantu sama-sama cikgu. Kalau cikgu nak buat di bawah bidang cikgu pun tak salah, bukan paksaan esok. Tapi saya nak bantu je, especially macam kakak-kakak, abang-abang, macam tu lah. Kita nak bantu bersama-sama. Okay. Bukan bidang saya saja, sebab bidang saya pun kita dah buat terus bengkel yang ni kan. Tapi especially yang memang ada masalah, sebab saya tahu ada setengah soalan memang ada gambar. Macam sains kan ada anggota dia, macam kalau contoh RBT sendiri pun ada gambar-gambar kelengkapan dia semua. Okay. Alright, so sangat kesian jugalah pada cikgu-cikgu yang perlukan bantuan. Cikgu maklum saja dan saya akan maklumlah, tapi bukan dalam grup admin lah cikgu. Mungkin personal je lah. Kalau cikgu ada apa-apa masalah personal, nanti saya bagi tahu link, saya akan buat untuk cikgu-cikgu yang perlu. Kita buat satu persatu cikgu. Cikgu sendiri share link, share presenting pada saya, mungkin ada apa-apa masalah semua, cikgu maklum pada saya cikgu. Alright. Ada apa-apa soalan lagi?
Laju memang laju. Kalau ikutkan banyak benda kan nak kongsi tapi macam tak payahlah kongsi yang susah-susah, kita share yang mudah-mudah je. Tu je. Ada apa-apa sebarang soalan lagi? Dan mungkin kalau ada saya tersalah cakap ke, kalau cikgu rasa ada yang mungkin saya ada salah, boleh perbetulkan sebab saya sendiri pun belajar banyak dengan Cikgu Samsiah lah, banyak membantu saya jugalah. Okey? Sama, kalau ada apa-apa masalah nanti cikgu PM je, okey? Jangan takut, cuma kalau saya balik lambat tu adalah dekat rumah ni kan banyak benda kita nak buat. Okey? PM tepi okey, itu saja. So saya serahkan kepada Puan Nur Emeliza untuk meneruskan kita punya bengkel ni. Okey, sebab saya memang jangka, saya takut 2 jam tu tak cukup. Sebab tu saya kata kalau boleh 3 jam, mana tahu cikgu memang memerlukan memang memerlukan bantuan. Okey? Tapi jangan risau, kita sama-sama bantu cikgu Right. Itu saja saya serahkan kepada Cikgu Emeliza. Terima kasih, jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Maizatul atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat mengaplikasikan prinsip pembinaan item seperti yang diterangkan tadi. Sebelum majlis berakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa ya isi kehadiran. Okay, thank you.